Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Masyitah Rusli. Puan Masyitah boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Suara dan juga paparan depan skrin tu, audio dan visual boleh dengar dengan jelas? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Nur Najwa. Cik Azman jelas, Alhamdulillah, terima kasih banyak. Cik Nur Najwa dua-dua jelas, Alhamdulillah, terima kasih. Puan Masyitah dua-dua pun jelas, okey. Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Okey, alhamdulillah. Bertemu kembali kita pada pagi Ahad, hujung minggu Okey, hujung minggu bagi negeri pantai barat lah Okey. Bagi negeri pantai timur hari ni dah hari pertama dah mula bekerja, dah merupakan hari pertama persekolahan Hari persekolahan. So alhamdulillah hari ni 19 Julai bersamaan 27 Zulkaidah. Kita bertemu lagi pagi ni pada pertemuan yang ke-78 pada siri FB Live kita yang ke-78. InsyaAllah hari ni kita akan sama bacaan kita di muka surat 71, buku tilawah tahap 3. Buku tilawah tahap 3. InsyaAllah kita hari ni, pagi ni kita akan cuba menghabiskan perbincangan kita dan bacaan pada berkenaan dengan kaedah bacaan ketika wakaf. Okey, kaedah bacaan ketika wakaf ataupun ketika memberhentikan bacaan. Okey. So, seperti mana biasa, sebelum kita bermula dengan lebih lanjut, saya pohon bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Yang pertama sekali, tolong saya, bantu saya, sokonglah saya. Okey, macam nak PRU pula sokonglah saya dengan klik button like dan juga klik button love kat bawah, di skrin bawah tu boleh klik button like, button love. Yang tu boleh klik banyak-banyak kali. Kemudian klik juga button share untuk kita kongsikan sesi FB Live kita ni, majlis ilmu kita ni di Facebook group kita, juga di Facebook wall kita sendiri, supaya mudah-mudahan lebih ramai lagi rakan-rakan kita kat luar sana, muslimin, muslimat, kaum muslimin dan muslimat,
yang tengah santai-santai online di media sosial boleh turut serta bersama-sama dengan kita insya-Allah pada pagi ini, dan mudah-mudahan kita semua boleh mendapat manfaatnya insya-Allah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Siti Zainul Amir, selamat datang. Okey. So seperti mana yang saya dah maklumkan malam tadi, alhamdulillah akhirnya walaupun ada dugaan dan juga cabaran nanti saya akan cerita apa yang berlaku malam tadi. Alhamdulillah saya dah pun berjaya mendapatkan buku ni daripada pengarang buku ni sendiri. Saya ke rumah beliau malam tadi. Mana nama dia? Ni Ustaz Abu Mardiah. Oh terbalik patutlah. Okey, Ustaz Abu Mardiah ataupun Ustaz Muhammad. Akhirnya saya berjaya mendapatkan buku ni daripada beliau. So insyaAllah nanti di akhir sesi nanti saya akan maklumkanlah dengan kaedah bayaran dan sebagainya. Dan saya ada ambil lebih sikit semalam dalam beberapa naskah. So kalau ada yang masih berminat boleh maklumkanlah. Okey. Okey, saya lupa mana serang nama saya letak semalam. Okey, tak apa. Okey. So alhamdulillah insya-Allah pagi ni kita akan menyambung kembali bacaan kita di muka surat 71 pada pertemuan kita yang ke-78. Masih lagi di tahap 3 buku tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran. Kita akan cuba pagi ni habiskan topik ataupun perbincangan kita, bacaan kita tentang kaedah wakaf. Kemudian kita kalau sempat kita akan tengok berkenaan dengan kaedah bacaan ataupun hukum bacaan ra. Ketika dibaca tafkhim tebal dan juga tarkik nipis. Okey. So kita terus ke muka surat 71. Okey. Muka surat 71. Okey, boleh nampak dengan jelas skrin kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Nur Hayati Muhammad. Boleh bagi saya masa 30 saat. Saya nak ambil senarai nama yang order buku tu semalam. Sekejap Sementara tu boleh share kat grup, Facebook group dan sebagainya. Sekejap bagi saya 30 saat. Okey. 30 saat cukup, 30 saat. Ke saya terlajak. 30 saat Okey, alhamdulillah Puan Siti Zainun. Puan Latifah. Puan Latifah Abdul Ghani. Alhamdulillah. Selamat datang. Okey, insya-Allah. So, kita akan terus sambung bacaan kita di muka surat 71. Oh, saya mengah pula lagi. Ambil. Penat pula. Maklumlah dah tua kan. Patut usia. Dah lah exercise kurang Muka surat 71 menggunakan buku tilawah tilawah tahap 3. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Norsiah Nordin. Okey. Saya harap tuan-tuan dan puan boleh bersama-sama dengan saya stay sehingga ke akhir rancangan. Okey. Sebab nanti saya akan bagi tahu tentang berkenaan dengan buku ni. Saya dah pun berjaya dapatkan buku tu semalam dan saya juga ambil lebih, tak banyak lah, beberapa naskah lebih. So kalau siapa yang berminat nanti boleh beritahu. Di samping yang dah order semalam lah, ada 13 unit, 13 naskah dah yang dia order semalam Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Dr. Surya. Alhamdulillah. Juga Puan Norsiah Nordin Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kaedah wakaf yang berapa dah? Saya berlupa dah Boleh bantu saya? Kita kaedah wakaf yang berapa dah kita sekarang? Semalam kita dah baca 3, 4, 5, 6 Okey. Okey, kaedah wakaf yang seterusnya. Saya pun dah lupa dah yang ke berapa Apabila kita wakaf pada huruf ha dhamir. Ha dhamir. Ha dhamir ni maksudnya maksudnya huruf ha lah. Dhamir ni adalah kata ganti nama. Dhamir ni bahasa Arab lah. Dhamir ni adalah kata, kalau bahasa Melajunya, kata ganti nama yang merujuk kepada maksud dia. Orang yang kenang. Terima kasih banyak Dr. Surya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak.
Okey, so kaedah waqaf yang keenam bacaan yang keenam ketika waqaf. Ini merupakan kaedah bacaan yang keenam ketika waqaf. Apabila kita berhenti, kita memberhentikan bacaan ataupun kita waqaf pada huruf ha dhamir. Huruf ha dhamir ni adalah huruf ha ganti nama yang merujuk kepada maksud dia. Ni ha ni. Ni ha dhamir. Macam mana kita nak cam ha dhamir? Dia bentuk dia pertama sekali ha dhamir ni ialah huruf ha, itu yang pertama lah. Yang keduanya dia duduk di akhir kalimah, di akhir perkataan. Okey, di akhir perkataan. Dan kebiasaannya dia ada tanda waw kecil ataupun tanda macam huruf V sengit tu. Tanda waw kecil selepasnya ataupun tanda huruf V yang sengit tu. Mana contoh semalam biasa nampak kan? Saya cuba cari canda tu dulu, tunjukkan. Tak jumpa kat mana contoh semalam Tak apa, nanti kalau jumpa nanti saya tunjukkan Tapi biasa tengok macam huruf V tapi huruf V yang sengit tu. Huruf V yang tumbang tu. Okey. So sama ada huruf V yang tumbang ataupun ada huruf waw kecil sebelumnya huruf ha. Yang mana huruf ha tu dikira huruf yang ada akhir kalimah itu adalah huruf ha dhamir. So apabila kita waqaf ataupun memberhentikan bacaan pada ha dhamir, ha kata ganti nama ni, maka ha kata ganti nama ni kita akan baca dia dengan baris sukun. Mawazinuhu. Asalnya kita baca dia dengan kadar 2 harakat ataupun ketika wasal. Ketika kita menyambungkan bacaan, kita tak nak berhenti, nak sambung terus bacaan dengan perkataan selepasnya. Hu ni akan kita baca dengan kadar 2 harakat. Tetapi apabila kita memilih untuk waqaf ataupun apabila kita memilih untuk memberhentikan bacaan, maka ha ini dapat asalnya dibaca 2 harakat, kita akan bacanya dengan baris sukun. Dengan baris matilah. Mawazinuhu 2 harakat. Apabila waqaf ataupun apabila berhenti, mawazinuh. Okey, boleh Okey, insyaAllah kita sambung bacaan kita pagi ni. Kaedah waqaf yang keenam, kaedah bacaan ketika waqaf. Untuk kaedah yang keenam Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyah. Okey, kita waqaf kan. Kalau kita tak nak berhenti, kita nak sambung bacaan, nak mewasalkan bacaan dengan perkataan selepasnya, nak sambung terus, kita akan baca hu 2 harakat lah sebab ada waw kecil. Falyad'u nadiyahu sanad. Contoh. Falyad'u nadiyahu sanad'u zabaniyah. Kita tak nak berhenti, nak sambung terus, maka hu kita baca dia dengan baris depan. Kemudian ada huruf waw kecil itu adalah huruf waw mat, waw jauf, kita baca dia dengan kadar 2 harakat. Tapi bila kita memilih untuk memberhentikan bacaan, maka kita akan baca dia dengan baris sukun, baris mati. Falyad'u nadiyah. Okey, jelas Seterusnya. Fastajabna lah. Okey. Fastajabna lah. Faqad alimta. Seterusnya. Fawaffahu hisabah. Okey, ni saya suka tekankan. Okey. Suka tekankan. Okey. Huruf ha dan juga huruf ha. Okey, huruf ha dan juga huruf ha adalah huruf yang berbeza, keluar daripada makhraj ataupun tempat keluar bunyi yang berbeza. So hati-hati, jangan kedengaran dengan bunyi yang hampir sama. Walaupun ni ha, ni ha. Rumah dia dekat-dekat dia, di jiran sebelah rumah je. Ha, hujung letaknya rumah dia ataupun makhraj tempat keluar bunyinya di mana? Pangkal pangkal leher. Pangkal leher, bahagian leher yang bawah sekali. Okey, pangkal leher. Pangkal leher. Ha pula duduk di tengah leher, tengah harkum. Okey. Jadi hu dengan hi. Ha dengan ha, dua huruf yang berbeza, makhraj yang berbeza. So bunyi yang keluar juga bunyi yang berbeza. Jangan disamakan bunyinya. Fawaffahu hisabah. Fawaffahu hisabah. Okey, seterusnya. Wala taktumunah. Faqad akhzaitah. Kol-kolah Faqad akhzaitah. Wa yata'adda hududah. Wa yata'adda hududah. Hatta
يبلغ أشده فنجيناه وأهله Okey, Alhamdulillah. Kita ke bahagian yang kedua sebelah bawah. Masih lagi bacaan yang sama. Apabila kita memberhentikan muwaqaf bacaan pada huruf ha dhamir ha, kata ganti nama yang memberi ataupun merujuk, memberikan maksud makna dia okey. Seterusnya, kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah. Kazar'in akhraja syat'ahu Allahu Akbar. Saya tersasul. Sorry, maaf sekali lagi. Kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarah. Seterusnya, wa yakhafuna 'adzabah wa aslahna lahu zawjah wa sadaqallahu wa rasuluh wa ati'ullaha wa rasulah afatattakhidunahu wa dhurriyyatah. Okey, sekali. Afatattakhidunahu wa dhurriyyatah wa ayyuba idh nada rabbah dzalika liman khasyiya rabbah kitabun uhkimat ayatuh. Okey. Seterusnya, kita ke muka surat 72. Okey, sama juga. Apabila kita yang saya nak sebutkan tadi jumpa pun ada, saya pun tak perasan. Minta maaf. Apabila kita waqaf pada huruf ha dhamir yang berbaris bawah diikuti dengan ni yang saya nak sebutkan tadi, yang saya nak cari tadi, rupanya muka surat sebelah je ada. Ni pun sama. Ini ha dhamir lah. Saya sebut tadi kan, macam mana kita nak cam ha dhamir. Yang pertama sekali, ha dhamir tu ataupun ha kata ganti nama yang memberikan maksud dia. Nak cam dia nombor satu ialah huruf ha tu adalah huruf yang terletak pada akhir kalimah ataupun pada akhir perkataan. Yang pertama. Yang keduanya, huruf ha itu, selepas huruf ha tu ada sama ada huruf waw kecil ataupun huruf V sengit ni. Ni maksud saya V sengit ni. Itu antara dia punya antara tanda-tanda petunjuk bahawasanya itu adalah ha kata ganti nama ataupun dari segi bahasa Arab ni sebut ha dhamir So bila kita waqaf pada ha dhamir, kita akan baca dia dengan baris sukun. Okey. Ayatihi. Hi kita baca dengan dua harakat. Maaf. Kita dah belajar bab mat itu kan, makhraj al-jauh. Hi dibaca dengan satu harakat sahaja. Ini adalah huruf ya ataupun makhraj ya al-jauh. So ya al-jauh ni yang kita baca dengan kadar dua harakat. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Kamariah, saya nak Al-Quran. Boleh insya-Allah. Boleh puan. Nanti saya akan cerita lebih lanjut di akhir sesi kita nanti insya-Allah. Okey. Ada beberapa pengumuman ada tiga pengumuman yang saya nak maklumkan Okey, insya-Allah. So asalnya kita baca dengan hi dua harakat ataupun ketika kita wasal ataupun ketika kita menyambungkan bacaan, tak nak berhenti, nak sambung dengan perkataan selepasnya, maka hi dibaca dengan dua harakat lagi. Hi dibaca dengan satu harakat, jauh ya ni makhraj. Kalau untuk tuan-tuan dan puan yang mungkin terlepas sesi live kita yang kita bincangkan tentang bacaan mat, yang keluarnya bunyi mat panjang tu bukannya pada huruf yang berbaris sebelum dia, tapi pada makhraj mat itu sendiri, dia panggil makhraj rongga mulut al-jawf. Boleh tengok sesi kita minggu lepas Okey, boleh tonton balik. Ayatihi dua harakat bila waqaf, ayatih. Okey. Seterusnya, bi ayati rabbih. Ini bacaan hanya berlaku ketika waqaf saja. Ketika kita memilih untuk, sebab Al-Quran dibaca dengan dua kaedah, waqaf ataupun wasal. Waqaf berhenti, wasal sambung. Okey. Al-Quran dibaca dengan waqaf ataupun wasal. Kita boleh pilih untuk berhenti ataupun kita boleh memilih untuk mewasalkan bacaan, menyambung bacaan dengan perkataan selepasnya ataupun dengan ayat selepasnya. So kalau kita memilih untuk wasal, sambung,
Hi kita akan baca dengan 2 harakat lah. Ketika waqaf, maka kita akan mematikan ataupun menyukunkan. Okey. Mensukunkan huruf ha tadi ketika waqaf. Bi ayati rabbi. Okey, seterusnya. Wa kutubihi wa rusulih. Seterusnya. Liyashtaru bih. Liyashtaru bih. Washtarau bih. Washtarau bih. Okey, saya suka nak fokus ni ra. Ra bagi atas, selepasnya ada waw mat, waw lin. Kerap kali saya dengar bacaan dibaca dengan bunyi raw. Tak nak raw raw tak ada raw, ni ra. Bunyikan bunyi ra yang asal keluar daripada makhrajnya yang betul dengan sifat yang betul. Ra bagi atas bunyi ra ra bila jumpa dengan waw lin ra raw. Bukan ra bila jumpa waw lin jadi raw. Okey, tak nak baca raw washtarau. Itu bacaan yang saya kerap kali dengar lah. Bila ra bagi atas cantik dah bunyi ra. Bila jumpa waw lin jadi raw. Hati kekalkan ra raw dan lunakkan dia. Lunakkan pada waw lin washtarau bih. Washtarau bih. Wa khatama ala sam'i. La yu'minuna bih. La nashtari bih. Yahdi li nafsih. Wa yurikum ayatih. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat 72 sebelah bawah Okey. Bacaan ataupun kaedah waqaf yang ke-6. Bacaan ketika waqaf yang ke-6 apabila kita waqaf ataupun memberhentikan bacaan pada huruf ha dhamir, ha kata ganti nama. Iaitu ha kata ganti nama tu kita baca dia dengan bacaan baris mati sukun. Okey. Tak jelas tak nampak full Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Zahir. Alhamdulillah, amin. Moga dilampahi pahala dari Allah buat kita semua insya-Allah. Amin, Allahumma amin okey. Faqala ahattu bima lam tuhit bih. Okey. Sini ada satu benda yang menarik. Kita akan jumpa ta ta yang tak ada baris, kemudian ta. Okey. Saya tak pasti saya pernah terangkan ni ke belum sebelum ni. Belum Okey. Ini adalah bacaan idgham. Waalaikumsalam warahmatullahi Tuan Amran. Ini adalah bacaan idgham naqis. Bacaan idgham tu masuk, naqis tu tak sempurna. Maksudnya kita memasukkan bacaan ke dalam huruf yang berikutnya dalam keadaan yang tak sempurna, tak perfect. Macam mana tu? Aha jumpa ta yang tak ada baris. Sebab ini adalah ta mati asalnya. Okey. Kenapa tidak dibubuhkan baris? Sebab dia nak memaklumkan kepada kita ataupun nak bagi petunjuk, nak bagi tahu kepada kita, ini bukanlah bacaan huruf ta izhar, ta mati biasa. Ini adalah bacaan idgham. Ta okey. Diidghamkan ke dalam ta dalam keadaan idgham yang tak penuh, tak perfect, tak sempurna. Macam mana tu praktikalnya? Okey. Sebab tu saya nak beritahu kalau ta ni ada baris mati, kita akan baca makhraj ta yang sempurna, solid berserta dengan sifat ta. Bila ta baris mati akan bunyi qalqalah. So kita akan baca dengan ahata. Okey, kita akan baca ta dengan makhrajnya yang sempurna, yang komplit, yang perfect. Juga berserta dengan sifat huruf dia. So ta bila berbaris mati kita akan baca dia dengan sifat qalqalah lah. Ta baju dah kotor bajim dal ta dengan qaf. Ahata. Sepatutnya kalau ta tu berbaris mati. Kalau ta tu adalah ta sakinah, ta berbaris sukun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Kasih sahabat. Lama tak datang, tak jumpa kita. Okey. Puan Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Umi, selamat datang Puan Umi, selamat datang Puan Kasih. Okey. So, sambung cerita kita kat sini. Sebab itu ta tu tidak diberi baris mati, tidak diletakkan baris mati. Ini baris mati ladam kuda di atas huruf ta. Sebab apa? Nak bagi tahu bacaan ta tu sudah diidghamkan, dimasukkan ke dalam huruf selepasnya iaitu huruf ta, tapi diidghamkan, dimasukkan dalam keadaan yang tak sempurna, tak komplit, tak perfect. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Fazlianti. Maaf lambat, tak apa. Okey. Okey. So ha
Macam mana kaedah dia? Kita akan matikan dengan ta, hidupkan dengan ta. Okey, matikan dengan ta, hidupkan dengan ta. Ahad, mati ta, lepas tu lepaskan dengan ta. Tu. Ahad tu. Okey, itu idgham naqis. Andai kata, tapi benda ni tak berlaku pada perkataan yang sama lah. Pada perkataan yang lain lah. Saya bagi contoh, andaikan perkataan yang sama. Kita andaikan. Tapi dia tak akan berlaku pada perkataan yang sama. Perkataan yang lain, pada huruf yang lain, huruf yang berbeza. Andai kata kita jumpa huruf ta, nanti insyaAllah kita akan jumpa nanti. Apabila kita jumpa huruf, bukan jumpa huruf ta. Apabila kita jumpa huruf yang tiada baris, selepasnya ada huruf berbaris yang bersabdu. Itu adalah bacaan idgham juga. Tapi idgham kamil. Masuk dengan perfect, sempurna, full masuk. Contoh, andai kata kita ambil contoh yang sama lah. Andai kata, cuba bayangkan atas huruf ta ni ada tanda sabdu ataupun ada baris. Ada tanda sabdu tu. Okey. Bayangkan kita bayangkan, visualize. Atas huruf ta ni, sebelum bagi depan ni, ta ada sabdu kat tengah ni. Ada W, sabdu Okey. Bermaksud, itu adalah bacaan idgham masuk kamil, sempurna. So, bila sempurna macam mana? Ta kena telan ataupun kena makan ataupun masuk habis dalam huruf ta menyebabkan bacaan ta tidak kedengaran langsung. So, kita akan baca dia dengan contoh. Bukan contoh yang ni. Ni bayangkan saja. Bayangkan saja, andaikan saja. Kita visualize sikit. Sekiranya ta tu ada sabdu, maka kita akan membaca dia dengan bacaan ahad tu. Ahad tu. Sekiranya adanya sabdu di atas huruf ta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cik Izhar Cik Izhar Abu Bakar. Itu bayangkan So itu adalah bacaan idgham kamil. Macam mana nak cam idgham kamil? Dua. Pertamanya kita jumpa huruf yang tak ada baris. Selepasnya ada huruf yang berbaris dan bersabdu. Itu idgham kamil. Cara bacaannya, kita lompat huruf yang tak ada baris tadi. Contoh, kita andaikan contoh yang sama, kita ambil perkataan yang sama. Okey. Contoh. Okey. Andaikan perkataan ni ada sabdu atas huruf ta, so kita akan baca dengan ahad tu. Tanpa kita menyebut, membunyikan langsung, mengeluarkan langsung bunyi makhraj daripada makhraj ta. Okey, kalau ada sabdu atas huruf ta. Okey. Itu adalah idgham kamil. Berlaku banyak tempat dalam Al-Quran pada perkataan yang berbeza, huruf yang berbeza lah. Okey. Kita balik pada bacaan kita sekarang. So, berdasarkan kepada perkataan ini, okey, ta-nya tidak berbaris, ta-nya berbaris tapi tiada sabdu. Itu idgham juga, tapi idgham naqis. Maksudnya, saya selalu buat analoginya begini. Kalau ta tadi ada sabdu, balik cerita tadi, kalau ta tu bersabdu, makanya daripada kita lompat ta, dua-dua kaki masuk dalam huruf ta. Macam tu kalau kita boleh bayangkan. Ta ni ibaratnya seolah-olah ta tu tak wujud langsung kat situ. Itu senario ataupun kita boleh buat analogi yang pertama. Seolah-olah ta tu tak ada wujud langsung. So kita baca dengan ahad tu kalau ada sabdu atas huruf ta. Itu dipanggil bacaan idgham kamil. Kita akan jumpa banyak tempat dalam Al-Quran pada perkataan yang berbeza, huruf yang berbeza lah. Saya nak bayangkan contoh yang sama ataupun yang kita boleh buat analogi lagi, ibaratnya terus tu lompat ta, dua-dua kaki masuk dalam ta. Ahad tu. Sekiranya ada sabdu atas huruf ta lah. Sebab sabdu tu menunjukkan bahawasanya berlakunya bacaan idgham kamil, masuk penuh ke dalam huruf yang bersabdu. Okey. So ini adanya huruf yang pertama tak ada baris, huruf kedua berbaris tapi tak ada sabdu. So ini idgham naqis, masuk juga tapi masuk tak penuh. Macam mana masuk tak penuh? Daripada satu kaki masuk dekat ta, satu kaki masuk dekat ta. Saya selalu buat analogi macam tu lah. Kalau yang bersabdu, dua-dua kaki lompat ta masuk dalam ta. Kalau ta ada sabdu. Dalam kes kita sekarang, ta tak ada sabdu. So, sebelah kaki masuk dekat ta dengan bacaan mati pada ta, tapi tanpa sifat ta. Sebab sifat ta, bila ta berbaris mati, dia akan ada qalqalah, tak ada qalqalah. Okey, kemudian kita lepaskan bacaan dengan baris hidup ta. Jadi, dia akan menghasilkan bunyi maaf, minum air kejap terbatuk-batuk. Jelas terima kasih Puan Nurhayati. Jelas saya lupa nak tanya. Nanti Puan Nurhayati dah jawab dah. Terima kasih banyak. Sebab bila ada perkara-perkara, ialah topik-topik yang macam ni, saya punya kerisauan satu je. Saya takut saya syok sendiri. Saya syok menegang, sampai terbatuk-batuk menegang. Tapi saya seorang je yang faham. Itu saya risaunya. Kan? Sebab
Dia sebenarnya ada, orang kata apa nak sebut istilah dia, di dunia ni ada berapa banyak kategori kan. Ada orang tahu satu benda, satu ilmu, tapi dia susah nak terangkan pada orang lain. Ada kategori yang macam tu kan. Macam saya kat sekolah dululah, ada kawan saya tu, dia kat zaman kita dulu kita panggil scorer kan. Memang dia score lah. Tapi kalau minta dia ajar, dia kata aku tak reti dah nak ajar macam ni. Dia tak reti nak cerita, nak explain tu tak reti. Dia kalau dia terang pun kita tak faham benda. Apa benda tah dia, apa nak dia terang kan. Tapi dia pandai. Kan? So sebenarnya tahu satu bab, menerangkan dan juga untuk memahamkan orang lain itu sebenarnya satu kemahiran juga sebenarnya. Okay. So saya risau takut tahu tu saya tahu sikit lah, tak adalah tahu banyak sangat, tahu sikit. Cuma nak terangkan tu satu hal yang berbeza lah. Kadang-kadang kita tahu, tapi kita nak menyampaikan dan nak menjelaskan tentang sesuatu perkara tu satu bab yang berbeza kan. Okay. Sebab tu saya sangat mengalu-alukan respon, feedback daripada tuan-tuan dan puan-puan untuk bagikan saya feedback, gambaran. Kalau jelas, boleh macam Puan Nur Hayati beritahu tadi kan, jelas, Alhamdulillah. So saya dapat gambaran lah bahawasanya penerangan saya ni, penjelasan saya ni boleh difahami. Okey, insyaAllah, mudah-mudahan. Waalaikumsalam Cik Kamarul Zaman, Muhammad Ali, selamat datang. Okey, so boleh So kita baca dengan aha, bacalah Ustaz. Okey, aha dengan to, ahad tu. Okey, so kita ulang sekali lagi. So ini bacaan idgham naqis. Sebelah kaki masuk pada to, sebelah kaki masuk pada ta. Matikan dengan to tanpa sifat to, kemudian lepaskan dengan baris hidup ta. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Faqala ahadtu bima lam tuhit bih. Okey, seterusnya. فآمنوا بالله ورسله لتؤمنوا بالله ورسوله إذ قال لأبيه وقومه. Okey, untuk tuan-tuan yang baru hadir, ini topik bacaan ketika wakaf, kaedah bacaan wakaf yang ke-6 apabila kita wakaf ada huruf ha dhamir. Awil khawfi adha'u bih fala kufrana lisa'yih wa tu'minuna bil kitabi kullih. Seterusnya, terampak kan. Muhajiran ilallahi wa rasulih wa nada fir'aunu fi qaumih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jelas, terima kasih Cik Ahmad Sufian, sahabat kita dari Kemaman. Okay, seterusnya kita ke muka surat 73. Okey. Huruf akhir dibaca sukun ketika wakaf. Huruf akhir dibaca sukun ketika wakaf. Okey, huruf akhir, huruf yang terakhir, huruf yang last kali dibaca dengan baris mati ketika wakaf. Okey, ini topik bacaan huruf qalqalah. Tadi kita dah sebut kan. Ini ulang kaji lah bagi saya yakin semua kebanyakan kita dah tahu pun. Huruf qalqalah ada 5 Yang pertama huruf ba, jim, dal. Kemudian to, mana to? Tak ada to kat sini. To tak ada pula sini. Dan huruf qaf. To tadilah yang kita jumpa tadi. Okey, saya ulang huruf ba, jim, dal, huruf to dan juga huruf qaf. Itu 5 huruf qalqalah yang huruf ba, jim, dal, to, qaf yang berbaris mati sahaja. Kalau huruf ba, jim, dal, to dan qaf berbaris hidup, iaitu baris atas, bawah, depan, maka tiada qalqalah padanya. Hanya apabila 5 huruf tadi berbaris mati, barulah datang pada huruf tersebut sifat qalqalahnya. Barulah keluar, barulah muncul sifat lantunan, bunyi lantunan tu qalqalah. Sama ada baris mati tersebut adalah baris mati zat. Apa maksud baris mati zat? Memang originally huruf tu berbaris mati, ataupun baris mati yang arid. Arid ni maksudnya baris mati yang mendatang, yang kita datangkan baris mati kerana wakaf. Inilah cerita dia. So ahadun originally
Dan ni berbaris hidup, iaitu berbaris dua hadapan. Ahadun. Tapi oleh kerana waqaf, huruf akhir kita matikan dia, dibaca dengan baris mati. So bila dah berbaris mati, barulah datang padanya sifat qalqalah. Okey. So macam yang saya sebutkan tadi, kelima-lima huruf tadi, huruf ba, jim, dal, ta dan qaf, perlu dibaca dengan sifat qalqalah, sifat lantunan bila dia berbaris mati. Sama ada berbaris mati yang asal, original, ataupun berbaris mati yang kita datangkan baris mati tu kerana kita berhenti ataupun waqaf bacaan pada huruf kelima-lima huruf tersebut. Okey, sebagai contoh inilah. Ahadun asalnya berbaris hidup, diwaqafkan jadi baris mati, bila baris mati datang pada dia sifat qalqalah. Ahad. Okey, jelas Okey, kita sambung bacaan. Allahus Samad. Hati-hati. Satu kesalahan yang biasa juga dilakukan, dibaca dengan macam ni. Somad. Somad. Hati-hati. Kalau kita baca somad, kita seolah-olah sudah menambah sabdu pada huruf dal. Itu bacaan kalau kita waqaf pada huruf qalqalah yang bersabdu. So jangan baca dengan somad, tapi kita baca dengan somad. 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 Bukannya somad. Kalau kita baca somad, seolah-olah kita tambah sabdu atau huruf dal yang tiada sabdu. Okey, hati-hati Ini kesalahan yang biasa juga berlaku. Okey, pada surah Qul huwallahu ahad tu banyak berlaku kesalahan. Nampak simple je kan? Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Kononnya kita nak buat qalqalah, tapi kita tak perasan sebenarnya kita sudah buat bacaan qalqalah yang kurang tepat, iaitu bacaan qalqalah bersabdu. Hati-hati. Kena perlu sangat berhati-hati. Okey, walaupun ayat tu surah Ikhlas tu Qul huwallahu tu biasa kita baca, tapi sebab yang biasa kita baca itulah yang kadang-kadang orang putih kata kita take for granted ambil mudah. Sebab tu kadang-kadang walaupun sama juga kesnya macam surah Fatihah, kita biasa baca kan, daripada sekolah rendah, daripada kecil, daripada tadika dah baca, hari-hari dalam solat baca. Disebabkan oleh kerana kita selalu baca lah, kita mudah mengambil mudah. Okey, kita mudah mengambil mudah bacaan tersebut. Sebab kita kata, alah, daripada kecil pergi baca, takkan nak salah kot. Itulah kadang-kadang berlakunya kesalahan tu. Sebab kita mengambil mudah bacaan. Okey, so hati-hati Somad, bukannya somad. Okey, Allahu somad. Thamaniyah hijaj. Okey, jaj, bukannya hijaj. Bukannya jaj. Itu bacaan qalqalah yang tak tepat. Bukan jaj. Itu bukan bunyi qalqalah, itu bunyi sifat hams, sifat angin, hembusan nafas. Jaj, dia jaj. Thamaniyah hijaj fil masajid wa ma kasab samma'una lil kadhib wa alaihim ghadab wal laili wa ma wasaq qul huwallahu ahad wal qamari idza tasaq. Okey, tasaq, bukannya tasaqqa. Wal qamari idza tasaq. Maksudnya kita tambah sabdu. Tak nak tekan lebih sangat. Tasaq, 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 bukannya tasaqqa. Hati-hati Nampak simple, nampak mudah, tapi itulah bacaan qalqalah yang biasanya berlaku kesalahan bacaan. Macam saya biasa dengar surah Iqra, surah Al-Alaq. Iqra. Iqra. Jangan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaq, bukannya khalaq. Khalaq, tapi khalaq. Okey. Okey, seterusnya. Faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Okey, ini contoh yang menarik. Huruf qaf yang memang originally berbaris mati, qalqalah. Okey, huruf qaf ataupun huruf qalqalah yang memang dah asal-asal memang berbaris mati. Ini memang huruf qalqalah. Ini pula huruf qalqalah yang asalnya berbaris hidup, tapi kita matikan dia, kita letak baris sukun kerana waqaf. Ini adalah kita panggil huruf qaf yang istilahnya dipanggil sukun mendatang. Baris matinya mendatang. Kita kena bubuh kemudian baris mati. Kerana apa? Kerana kita berhenti bacaan padanya. Asalnya dia bukan baris mati. Ini memang original baris mati. So dulu, kini dan selamanya memang kekal dia qalqalah.
Sebab memang dia baris mati pun. Yang ini tak. Dia jadi qalqalah bila? Bila kita berhenti bacaan pada dia. Sebab bila kita berhenti bacaan pada dia, huruf las dibaca dengan baris mati. Bila baris mati, huruf yang baris mati tu pula huruf qalqalah, maka jadi qalqalah. Kalau kita memilih untuk tak nak berhenti, nak sambung terus dengan bacaan selepasnya, mumazzaqin ala, tak adalah qalqalahnya. Okey, jelas Okey, sekali lagi kita ulang. Faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Seterusnya. Laisa 'alal a'ma haraj wala 'alal maridi haraj wa yaquluna 'ala Allahil kadhib. Seterusnya, katayyis sijilli lil kutub. Sekali lagi kita ulang. Katayyis sijilli lil kutub. Hati-hati, ada 3 huruf bersabdu tu mentekankan bacaan ataupun beratkan bacaan pada huruf bertasydid. Qala alaysa hadza bil haqq. Ni yang saya sebutkan tadi. Ini beza sebab qaf ataupun huruf qalqalah bersabdu. Beza. Contoh, kita ambil contoh yang tadi wa mazzaqna mumazzaq zaq. Yang ni bil haqq. Haqq. Beza sikit bunyi dia. Seolah-olah kita melambatkan bunyi lantunan. Kita lambatkan sikit. Kita delay bunyi qalqalahnya. Bil haqq. Beza sikit. Kalau tak ada qalqalah, bil haqq. Bil haqq. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Cik Culias. First time Encik Cu Lias first time saya nampak nama Cik Cu kat ruang komen kita. Selamat datang, ahlan wa sahlan. Okey, so bezakan sekiranya huruf qaf ini, kita ambil contoh yang sama huruf qaf ni tak ada sabdu. Bila kita waqaf, kita akan baca je dengan bacaan bil haqq ataupun dinamakan sebagai bacaan qalqalah kubra bil haqq bil haqq bil haqq bil haqq. Tapi bila kita waqaf pada huruf qalqalah, dalam contoh ni huruf qaf yang ada sabdu, kita macam tekan dulu, baru lepaskan bunyi qalqalah je. Melambatkan, kita delay bunyi qalqalah tu. Bil haqq. Bil haqq. Bezakan andai kata qaf ni tak ada sabdu, kita akan baca dia, bunyikan dia dengan bil haqq. Bil haqq. Tapi disebabkan kalau dia ada sabdu, kita akan baca dia dengan bil haqq. Jelas Sekali lagi kita ulang. Qala alaysa hadza bil haqq. Okey, seterusnya. Wa alquhu fi ghayabatil jubb. Ni pun sama, ba bersabdu. Kalau tak ada sabdu, ghayabatil jubb. Jub. Kalau ba tak ada sabdu, bacaan kita sekarang ba sabdu, so tekan dulu, baru lepaskan lantunannya. Jub. Okey, jelas kena boleh bezakan perbezaan tu. Kalau contoh ba tak ada sabdu, kita akan baca jub. Bila bersabdu, jub. Okey, sekali lagi. Wa alquhu fi ghayabatil jub. Seterusnya. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Apa sama, jim bersabdu. Wal hajj. Kalau tak ada sabdu, wal hajj. Itu bacaan sekiranya kita waqaf pada huruf jim yang tak ada sabdu, bunyinya wal hajj, wal hajj, wal hajj. Tapi disebabkan oleh bersabdu, tekan dulu, baru lepaskan lantunan, baru lepaskan bunyi qalqalah. Wal hajj. Jelas Alhamdulillah. Terima kasih Cik Kamal Zaman. Supaya kita boleh, satu, saya mengharapkan supaya boleh dengar perbezaan bunyi yang saya sebut tu dengan jelas. Kan? Yang keduanya, kita jelas macam mana nak membacanya. Waalaikumsalam. Selamat datang Puan Asnah Osman. Okey. Hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Okey, seterusnya. Terima kasih Puan Siti Zainal. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat datang Cik Fakhari. Muhammad Noh, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Fa akhadhathumus sayhatu bil haqq. Fa'akhadhathumus sa'iqatu ke saya baca tadi, silap, maaf. Berangan tu. Fa'akhadhathumus sayhatu bil haqq. Sama macam bacaan kita tadi.
berwaqaf pada huruf qalqalah yang bersabdu qalqalah akbar namanya. Kadang-kadang setengah pada kita, bukan kita kat sini lah, kita tempat lain ni, kampung lain ni. Kadang-kadang ada orang yang dia fokus kepada ni qalqalah akbar, kubra, sughra, dia fokus. Okey, tapi bacaannya salah. Kita nak fokus pada bacaan dulu, nama tu kemudian. Kadang setengah orang dia fokus kepada menghafal nama. Okey, maksudnya fokus kepada teori. Sebab macam yang saya pernah sebut dulu, saya rasa saya pernah sebut, teori tajwid, ilmu tajwid itu adalah fardu kifayah hukumnya untuk kita pelajari. Manakala membaca Al-Quran dengan tajwid yang betul dan tepat adalah fardu ain. Okey, kena jelas Kita baca betul dengan tepat ikut hukum tajwid, fardu ain, tak ada excuse. Okey. Tapi kalau tanya ni qalqalah apa? Entah. Akbar ke kubra ke sughra? Entahlah, tak tahu. Tapi baca betul. Kita dah pun melepasi. Dah lepas dah tuntutan fardu ain. Yang nak tahu hukum kubra, akbar semua tu, itu tuntutan fardu kifayah. Kalau dah ada orang tahu, kita tak payahlah. Maknanya gitu kan. Tapi kalau kita boleh tahu, itu satu kelebihan yang lebih baik. So kita faham. Kita tahu apa yang kita baca dan kenapa dibaca sedemikian. Waalaikumsalam. Selamat datang. Cik Muhammad Idham. Okey. Mana kita tadi? Okey, ayat yang terakhir. Kita ulang sekali lagi. Last. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ. Okey. Kalau tak ada sabdu, بِالْحَقِّ. بِالْحَقِّ. Kalau tak ada sabdu. Sebab kalau kerana bersabdu, maka dibaca dengan بِالْحَقِّ. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa kita berhenti setakat ini dulu pada pertemuan kita pagi ni. Okey. InsyaAllah nanti kita akan jumpa esok pada pertemuan kita yang ke-79. Kita akan sambung bacaan di muka surat 74. Saya ingat saya sempat, tapi bila saya tengok balik muka surat 74 dengan 75, 2 page saja, tapi perbincangannya agak panjang, iaitu perbincangan tentang hukum bacaan ra, tafkhim dan tarqiq. So saya rasa tak sempat. So kita kena fokus lebih sikit. Sebab itu topik kita yang barulah. Sebab sebelum ni pun masa kita membaca Iqra pun saya tak ada huraikan yang itu secara detail, sebut sebentar lalu aje. So saya ingat yang itu kita akan terang cerita, kita akan bincangkan dengan lebih detail esok, pada sesi live esok insya-Allah. So esok kita akan sambung bacaan di muka surat 74 dan juga 75 khusus untuk bacaan ra, tafkhim dan tarqiq. Insya-Allah kita akan jumpa esok. Okey, sebelum kita berpisah pagi ni, saya kata saya ada 3 pengumuman tadi Okey, pengumuman yang pertama, seperti mana yang saya dah sebut war-warkan malam tadi, saya kata lepas live, kalau tak ada arah melintang, saya akan ke Sentul berjumpa dengan pengarang buku ni, Ustaz Abu Marjan ataupun Ustaz Muhammad, untuk dapatkan buku ni daripada beliau, mengikut tempahan yang saya dapat semalam lah. So saya dapat 13 tempahan, 13 tempahan buku. Sebab saya ada duit bajet ekstra sikit, saya ambil beberapa naskah lagi. Okey, 13. Dalam 4-5 naskah lagi saya ada ekstra, kalau yang ada yang berminat lah. Okey. Allah, Dr. Sudia lupa pula malam ni ya Allah. Saya lupa pula kelas hari ni Ahad. Betul Doktor. Malam ni insya-Allah. Kita jumpa malam ni. Okey, minta maaf saya lupa. Malam ni lepas isyak 9.15 Terima kasih Dr. Sudia ingatkan saya. Saya ingat ke hari ni. Ingat ke hari ni hari weekdays pula. Okey. Terima kasih banyak Cik Ezhar. Okey. So pengumuman saya yang pertama, so saya alhamdulillah malam tadi, lepas kita habis live malam tadi dalam pukul 10 saya berkejaran ke Sentul, saya dah dapatkan buku ni. So untuk Puan Siti Zainun, Cik Azman, Puan Ella, Cik Kamrul Zaman, Dr. Suria, Puan Nur, Puan Nurul order 2, Puan Zaitun, Puan Siti Hawa, Puan Fazlianti, Puan Nur Hayati, Puan Khatijah Ibrahim. So ada 13 buku semuanya. Saya minta, kecuali Dr. Suria lah, Dr. Suria dibangi je, saya boleh tu hantar ke rumah je nanti. Selain pada tu, selain pada Dr. Suria lah. Okey. Tapi kalau ada di kalangan nama yang saya sebut tadi, yang tinggal di sekitar Bangi, Kajang, Putrajaya, boleh bagi tahu lah, saya boleh hantar terus ke rumah by hand je. Luar daripada kawasan tu saya terpaksa post lah. Okey. So saya minta tuan-tuan dan perempuan, muslimat yang dah order buku ni dengan saya semalam dan juga sebelum ni, boleh saya minta tolong WhatsApp saya untuk saya dapatkan alamat. Okey. WhatsApp saya, dalam page kita ni kat atas sekali tu ada button WhatsApp, klik je button WhatsApp tu akan terus pergi kepada WhatsApp saya.
Saya cuma nak dapatkan alamat untuk saya buat urusan pengeposan, penghantaran esok insyaAllah. Esok pagi insyaAllah saya cuba untuk buat penghantaran kepada semua. Okey. Kemudian, apa saya nak beritahu tadi? Buku ni, untuk yang baru kali pertama hadir hari ni, ataupun yang tak ada dalam sesi live kita sebelum ni, yang berminat untuk dapatkan buku ni adalah buku yang saya gunakan tadi, yang merupakan buku teks di kelas pengajian Al-Quran di Masjid Negara. Terbalik saya tunjuk macam ni lah. Okey, ni buku tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran, tahap 1 hingga 4. Okey, itu pengarang dia, Ustaz Abu Marjah. Saya jumpa dengan beliau sendiri semalam, ke rumah dia. Disemak oleh panel guru-guru Al-Quran Masjid Negara. Sebab buku ni digunakan di sana lah. Diguna sebagai buku teks di Masjid Negara Kuala Lumpur. Itu ada harga kat situ, harganya RM25 untuk satu. Dia kulit tebal, kulit keras. Okay, nampak kulit keras. So boleh guna, saya rasa ni kalau ni tujuh keturunan pun saya ingat boleh pakai lagi insyaAllah. Kan? Sebab kulit keras kan. Okay. Kemudian untuk kos pos, saya cuba cari info di website, tapi tak dapat info yang jelas. Saya tak faham sebab dia tulis parcel, saya tak faham. So untuk kos pos macam ni, saya fikir saya letakkan dulu kos pos ni RM10. Boleh kalau kurang saya pulangkan balik. Ya, sebab kita transfer online aja kan. Boleh So untuk yang dah buat tempahan dengan saya buku, dan yang juga yang berminat untuk baru nak tempah, harga bukunya RM25. Tapi kena cepat lah sebab saya tak banyak. Saya ambil dalam extra 5 je semalam. Yang order dengan saya semalam 13. Saya ambil extra 5. Okey. So ada 5 je yang extra yang tak bertuan lah. Yang lain tu semua dah bertuan, dah ada nama. Harga RM25 ni. Harga RM25 So saya nampak buku ni bagus lah. Itu buku yang kita gunakan tadi kita baca. Okey, RM25 satu buku. Kemudian untuk kos pos, sebab saya cuba cari kat internet 2-3 kali saya cari, saya tak dapat kos yang sebenar. Sebab saya tak faham. Bila saya buka website Pos Malaysia tu ada parcel, pos berdaftar semua, saya tak faham lah. Saya tak biasa kan. So saya fikir-fikir saya letakkan kos pos RM10 dulu peringkat awal, permulaan. Nanti kalau ada baki saya pulangkan balik. Okey, ialah sebab kita pakai online kan. So saya akan pulangkan balik secara online insyaAllah. So saya tak nak charge extra lah. So buku saya charge, saya jual ngam-ngam lah, harga sama RM25. Kos pos buat permulaan ni saya letak kos pos RM10. Kalau ada baki saya akan pulangkan balik insyaAllah. InsyaAllah saya akan pulangkan balik. Okey. So saya minta yang dah buat tempahan dengan saya, nama ada 12 nama yang saya sebutkan tadi, termasuk Puan Siti Zainon, boleh WhatsApp saya Puan. Klik dekat page kita ni, kat atas tu ada button WhatsApp. Klik je button tu, nanti terus pergi ke WhatsApp personal saya. Berikan alamat rumah untuk saya post. Kemudian nanti saya akan WhatsAppkan nombor akaun bank saya. So RM25 harga buku, campur RM10 kos pos. Kalau ada baki untuk kos pos tu, insyaAllah saya pulang balik. Saya tak nak charge extra lah. Sebab saya tak tahu kos benar. First time saya post ni. Sebab saya dengar, baca ada kos kenaikan sejak Februari 2020. So tak tahu kos yang sebenar berapa. So kalau ada baki, saya akan pulangkan balik insyaAllah. Okay, itu yang pertama pasal buku ni. Kemudian yang kedua, ada buku yang kedua. Buku ni sebenarnya saya dah ada lama lah buku ni. Ini buku saya. Saya dah dapat buku ni beberapa tahun lepas. Dah agak lunyai sikit lah. Okay. Ini buku saya. Semalam saya dapatkan buku baru. Ini buku yang baru lah. Ini yang saya punya dah lunyai sikit. Sebab buku ni bagus saya nampak untuk, orang kata untuk kita lah. Untuk kita yang baru belajar. Tajwid pocket. Satu sebab saiz ni kecil. Boleh masuk pocket. Boleh masuk pocket baju. Yang keduanya saya minat buku ni sebab dia ringkas tapi lengkap. Dia ringkas tapi lengkap. Ringkas dan lengkap. So buku ni harga dia, nampak tak harga tu? RM6 aja. So kalau berminat, siapa yang berminat boleh beritahu saya WhatsApp saya boleh postkan sekali. Dan insya-Allah untuk perbincangan topik tajwid, saya akan gunakan buku ni. Saya akan gunakan buku ni insya-Allah nanti. Dan malam ni, okey, dalam sesi live kita malam ni insya-Allah, tadi saya sebut kita akan bincang tentang bacaan ra. Ra ada waktu dibaca tebal dan nipis. Okey, saya akan gunakan buku ni malam ni. Tu hukum ra. Ra dibaca tafkhim, tebal. Ia berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu ini insyaAllah saya akan baca dan terangkan malam nanti insyaAllah. So ra ada waktunya dibaca dengan sifat tebal, mesti tebal, tafkhim namanya. Dan ada waktunya ataupun ada keadaannya dibaca dengan itu. Ra dibaca tarqiq, nipis, ia berlaku dalam beberapa keadaan, iaitu ini. Sebab dia buat dalam bentuk poin. Ini lebih ringkas, mudah, senang dibawa, senang dibaca, mudah difahami.
dengan penerangan guru lah. InsyaAllah kita akan gunakan buku ni. So malam ni, kali pertama saya akan gunakan buku ni. Saya pun terlintas. Malam tadi bila saya jumpa ustaz tu, baru saya terlintas buku ni. Sebab buku ni saya dah lama dapat dah. Okey. Apa nama? Baru saya terlintas, kenapa saya tak gunakan buku ni? Sebab benda dah ada kan. Sebab dia ringkas, mudah difahami dengan bimbingan guru lah. Dalam bentuk poin, lepas tu senang bawa. Huraian yang ringkas, tapi lengkap, merangkumi semua topik. Termasuklah topik-topik yang kita tidak pernah dengari. Contoh, Wakaf Jibril. Tak pernah dengar kan? Saya lah tak pernah dengar. Sorry, minta maaf. Saya yakin tuan-tuan mungkin pernah dengar. Saya dulu tak pernah dengar. Dulu. Sebelum saya bertalaki dan bermusyawarah dengan guru saya. Sebelum saya ambil sanad bacaan, Wakaf Jibril saya bagi tahu dengan jujur lah. Saya tak pernah dengar langsung. Saya tak pernah dengar langsung sebelum ni. Okay. So, ketika saya ambil sanad bacaan, baru saya jumpa. Ada Wakaf Jibril. Saya kata, kenapa saya tak pernah jumpa topik Wakaf Jibril dalam kebanyakan buku tajwid yang saya ada. Bila saya beli buku ni, dalam buku ni ada. So, bagi saya, sebab tu saya anggap buku ni buku yang lengkap lah. So, kalau tuan-tuan berminat, boleh WhatsApp saya sekali. Kalau yang berminat untuk dapatkan dua-dua buku, saya post sekali jalan lah. So, cost post dia sama je kan. Sebab buku ni pun kecil je. Ataupun kalau siapa yang nak buku ni saja pun tak ada masalah. Buku ni cuma RM6. Ni RM5, buku lama. Minta maaf. Ni buku saya dulu. Ni harga baru dia. RM6 okay. RM6. Saya tak tipu tau. Tadi buku lama. Itu saya beli dulu RM5. Dah naik RM1 rupanya. Ini harganya RM6 untuk Semenanjung Malaysia. Okay. Sabah Sarawak mahal sikit. Tak adalah. Sabah Sarawak pun saya harga yang sama jugalah. Okay. Sebab saya dapat harga yang sama dengan daripada Ustaz. So kalau Sabah Sarawak, saya tak ikut harga ni lah. Sabah Sarawak pun saya kira RM6 jugalah. Okay. Okay. Apa lagi? Itu yang kedua. Pengumuman yang ketiga. Sebelum ni minggu lepas, beberapa hari lepas saya ada maklumkan tentang perubahan jadual minggu hadapan disebabkan oleh kerana sesi persekolahan anak-anak kita dah bermula. So saya agak kesibukan di sesi belah petang tu kerana mengambil anak-anak pulang daripada sekolah. Berkejaran minggu depan, anak saya yang bongsu pula darjah 1 tu sekolah. So maklumlah darjah 1 ni kita kena standby awal kan. Kena sampai sebelum pelajar keluar kelas. Kadang-kadang takut merayap. Anak saya dah berapa kali dah hilang. Nasib baik hilang dalam pagar sekolah lah. Dia pergi merayap ikut kawan dia lupa dah. Kat mana pagar? Pagar sekolah ada 3. Dia lupa dah pagar mana. Okay. So, doktor nak satu. Okay, insyaAllah doktor. Nanti saya akan bawakan. InsyaAllah. Nanti saya akan bawakan sekali dengan buku tilawah. Boleh doktor insyaAllah. Okay. So, mulai esok lah. Malam ni kita akan bertemu dalam sesilah seperti mana biasa. Jam 9.15 malam lepas solat isyak. Mulai minggu hadapan. Iaitu esok lah. Kita dah maklumkan. Dan kita dah buat undian ringkas. So, majoriti mengundi untuk kelas dipindahkan ke sesi malam pukul 11. So, insyaAllah, esok kita punya kelas yang pertama lah, perubahan yang pertama. Kita akan tukar kelas ke sesi malam. Ke sesi malam, jam 11, insyaAllah. Okay, sebab hari tu saya cuma ada dua pilihan aja, sama ada 11 pagi ataupun 11 malam. So, kebanyakan daripada kita mengundi untuk diadakan kelas tu pada 11 malam. Sebab siang, kebanyakan kita masih bekerja kan, saya pun maklum. Okay. So kita akan pindah ke sebelah malam. Saya minta maaf lah, agak lewat sikit sebab lepas solat isyak tu saya ada kelas talaqi musyafahah. So habis sekitar 10.30, 10.40 macam tu sebab kelas kat luar. Kelas di luar di rumah pelajar. So sekitar 10.50 saya baru sampai ke rumah. So dalam pukul 11 lah kita akan bermula. InsyaAllah mulai esok, Isnin Okay. So malam ni kita akan bertemu sekali lagi pada sesi live kita yang ke-79 malam ni. Pukul 9.15 malam selepas solat isyak malam ni. Kemudian mulai esok kita akan bertemu pada jam 11 malam. So esok jangan lupalah, takut ada yang terlupa. Saya pun risau terlupa juga, dah biasa buat petang kan. So mudah-mudahan esok kita saling mengingati lah. Saya akan remind juga dalam page kita ni. So mulai esok kita akan pindahkan jadual live kita ke jam 11 malam. Okay, 11 malam. Okay, insyaAllah. So, 3 pengumuman lah. Yang pertama pasal buku tilawah. Yang kedua pasal buku poket tajwid. Yang ketiga pasal perubahan jadual live kita. So, mulai esok. Malam ni kita masih lagi bertemu. Jam 9.15 malam ni. Lepas solat isyak, 9 suku. Esok, perubahan yang pertama lah. Hari pertama perubahan jadual. Kita akan pindah ke waktu ataupun ke jam 11 malam. Mulai esok dan seterusnya insyaAllah. Okay. Okay. Puan Kasih nak juga. Puan Kasih nanti WhatsApp lah Puan Kasih, Cik Azman nak buku tilawah satu kan. Okey, so Cik Azman nak buku ni juga. Puan Siti Zainal pun sama Okey, boleh. InsyaAllah. Cuma buku tajwid ni pun sama juga. Sebab saya tak ada bajet yang banyak. Okey. Baru habis PKP dah maklum lah kan.
So saya cuma ada, yang ni saya cuma ambil 10 aja. Okey. Saya tunjuklah ni buktinya. Okey. Cuma ada 10 je yang saya dapat ambil semalam. Saya nak ambil lebih, biasalah kan, ongkosnya. Okey. So saya cuma dapat ambil 10 unit aja, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 je. So siapa cepat dia dapat lah. Kalau yang tak dapat tu boleh kena tunggu next order. Saya mungkin seminggu 2 lagi lah kot. Kalau sebab saya nak kena ke Sentul untuk ambil buku-buku ni semua. So buku ni cuma ada 10 aja. So siapa cepat dia dapat. So setakat ni Dr. Surya nak 1, Cik Azman, Puan Siti Zainon, Puan Kasih so dah ada 4 dah yang on order. So ada baki 6 je lah lagi. Okey. Apa pun saya mohon untuk WhatsApp saya. Ada klik button WhatsApp atas tu, WhatsApp. Untuk saya berikan akaun bank dan tuan-puan akan berikan alamat rumah untuk saya uruskan kos pula. Untuk saya uruskan penghantaran esok pagi insya-Allah. Okey. So saya rasa sekarang itu saja. Sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan. Ada salah silap, kekurangan saya minta maaf banyak-banyak minta maaf. Saya ucapkan juga terima kasih pada semua atas kesudian hari-hari minggu, pagi minggu ni. Bersama dengan saya pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Saya sangat-sangat appreciate, sangat-sangat menghargainya. Dan insya-Allah jangan lupa kita akan jumpa lagi malam ni. Topik yang menarik. Kaedah bacaan raw ketika tebal, tafkhim dan juga ketika nipis tarkik insya-Allah. Malam nanti 9 suku, 9.15 minit malam kita akan bertemu lagi pada pertemuan kita yang ke-79. Kita insya-Allah malam ni kita akan baca 2 page saja insya-Allah. Iaitu muka surat 74 dan juga muka surat 75. Kita akan bincangkan dan kita sama-sama akan membaca raw, hukum bacaan raw ketika tebal dan nipis. Sebab ini saya setahu saya dan seperasaan saya jarang dibincangkan. So insya-Allah kita akan bincangkan malam nanti dengan lebih lanjut dan sama-sama kita akan baca untuk praktikalnya insya-Allah. Puan Noriti pun nak juga. Okey, boleh insya-Allah. Puan Asnah pun nak juga, boleh. Puan Siti, okey boleh. Cuma tolong WhatsApp tolong WhatsApp saya dan beritahu nama sekali lah, kasi saya tak tahu siapa kan. Okey, sebab nama yang ada dengan saya ni, kertas ni pun cantik. Nama yang ada dengan saya ni 12. So kalau ada tambahan, tolong WhatsApp tolong WhatsApp saya insya-Allah. Apa-apa kita berurusan, bercerita dalam WhatsApp nanti lah insya-Allah. So sekadar itu saja. Terima kasih banyak sekali lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah kita jumpa malam nanti 9.15 minit malam. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.